Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Hadir ke Dewan penuh bergaya, dibawa bersama isu terkini. Perbahasan akhir di bawah saya, pengkalan hulu penutup bicara Dewan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, yang berhormat Timbalan Yang di-Pertua, yang amat berhormat Menteri Besar Perak Darul Rizwan, yang berhormat Ketua Pembangkang, ahli-ahli yang berhormat pihak kerajaan dan ahli-ahli yang berhormat pihak pembangkang, yang berusaha ketua-ketua jabatan dan pengarah-pengarah, pengamal-pengamal media yang masih setia menunggu sehingga ke lewat petang ini, dan seterusnya sidang hadirin rakyat yang mengikuti perbahasan ini, khususnya rakyat yang sedang mengikuti secara langsung di DUN Bekalan Hulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kerana sudi memberikan peluang kepada Pengkalan Hulu untuk turut serta dalam membahaskan Belanjawan 2023 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Perak ketika membentangkan Rang Undang-Undang Perbekalan tahun 2023 dan membawa usul kumpulan wang pembangunan 2023 baru-baru ini. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga DUN Pengkalan Hulu yang telah mengundi saya, dan insya-Allah mandat yang diberikan akan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan amanah. Dengan penuh tanggungjawab, saya ahli Dewan Negeri bagi Kawasan Pengkalan Hulu akan membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan tahun 2023. Saya berdiri di sini dengan satu tujuan, dengan satu niat, dengan satu matlamat, ingin melihat dan membawa suara masyarakat untuk diperjuangkan bersama. Jadi, berbalik kepada belanjawan yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar tempoh hari, saya tertarik dengan membahaskan beberapa perkara yang perlu dipandang dengan dua mata dan didengar dengan dua telinga. Datuk Yang di-Pertua, kegawatan ekonomi global benar-benar meletakkan kita dalam suasana di luar kebiasaan. Kita bukan sahaja pernah berdepan dengan pandemik yang mengancam nyawa, malah nadi ekonomi kita hampir terhenti susulan penutupan pintu sempadan dan pelaksanaan siri Perintah Kawalan Pergerakan dan beberapa siri konflik politik yang berlaku sebelum ini. Pengucupan ekonomi bukan sahaja meningkatkan angka pengangguran dan menjadikan kuasa beli rakyat menurun ekoran batas dan halangan di dalam aktiviti perniagaan, malah kutipan hasil negeri merosot dengan begitu ketara sekali. Memetik ayat 67 daripada surah Al-Furqan yang bermaksud, dan mereka yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak juga bakhil kedekut, dan sebaiknya perbelanjaan mereka itu adalah sederhana di antara kedua-duanya. Menitik pengajaran dari surah tersebut, kerajaan negeri perlu dan wajar mengambil langkah menyemak dan menyusun semula perbelanjaan bagi mengimbangi keperluan memperkukuhkan kedudukan kewangan tanpa mengabaikan tanggungjawab membela kebajikan rakyat. Jika kita melihat kepada peruntukan yang disediakan khususnya dalam bidang keusahawanan, saya adalah seorang usahawan dan hari ini menjadi wakil rakyat. Kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM1.2 juta. Jumlah ini dilihat sangat besar dan bernilai jika diuruskan serta diperuntukkan dengan efisien dan saksama bagi memastikan ekonomi rakyat kembali pulih. Dengan mengambil berat soal keusahawanan, kerajaan negeri hendaklah komited dalam merancang dan menyediakan kerangka ataupun ekosistem yang holistik bagi pembangunan keusahawanan di negeri Perak ini. Datuk Yang di-Pertua, ada beberapa permasalahan yang perlu dilihat dan dipertimbangkan bagi memastikan bidang keusahawanan di negeri Perak ini terus memacu ekonomi negeri. Yang pertama, latihan dan bimbingan. Dalam bidang keusahawanan, latihan bermaksud segala usaha terancang organisasi untuk memudahkan pembelajaran tingkah laku kerja yang tertentu. Manakala bimbingan bermaksud proses di mana individu itu belajar melalui pengalaman untuk menjadi lebih mahir. Jadi, apabila disebut latihan dan bimbingan,
ia memberi definisi lengkap iaitu setiap usaha daripada sesebuah organisasi bagi memastikan seseorang individu itu diberi pendedahan tentang kemahiran-kemahiran tertentu supaya produktiviti dapat dipertingkatkan. Usahawan tempatan khususnya dalam kalangan belia tidak begitu mengharapkan tongkat kewangan kerajaan untuk maju. Sebaliknya, bantuan pemasaran dan bimbingan latihan berterusan diteruskan bagi mengembangkan perniagaan mereka. Mereka berpendapat jika ada bantuan kerajaan sekalipun, ia mestilah berfokus kepada usaha mengembangkan ekonomi dan perniagaan. Memetik satu wawancara yang melibatkan Setiausaha Kehormat Persatuan Wanita Bumiputra dalam perniagaan profesion Malaysia ataupun Perniagawati, Junaidah Ishak berkata, yang dipertanggungjawabkan memberi bimbingan juga perlu mahir dalam bidang keusahawanan. Usahawan yang perlu berdiri kemudian berjaya mengembangkan perniagaannya tanpa bantuan kerajaan perlu diberi rangsangan baharu bagi membolehkan mereka membantu orang lain untuk berjaya dalam menceburi bidang keusahawanan. Tongkat itu ekstra dengan izin yang dipertua. Satu kelebihan kalau ia dapat. Selebihnya, kita bagi sepenuh usaha dan minat yang mendalam kepada keusahawanan. Dasar ekonomi baru ataupun DEB, dasar pembangunan Asia ataupun DPN dan model ekonomi baru masih belum mencapai sasaran. Masalah utama ialah Bumiputra pemain kedua dalam industri perniagaan yang mana kaum lain, terutamanya kaum sahabat saya, kaum Cina masih lagi menjadi pemain utama dalam sistem ekonomi negara. Kerajaan negeri perlu membawa satu modul perniagaan utama yang dapat melahirkan golongan Bumiputra sebagai pemain industri dan perniagaan yang bersifat membekalkan bahan mentah dalam semua bidang industri serta perkhidmatan utama dalam sektor pembangunan negeri, ekonomi yang berteraskan industri berkemahiran tinggi. Di sini juga suka untuk saya berpesan kepada para usahawan muda di luar sana yang seumur dengan saya. Antara faktor seringkali menjadi punca kegagalan usahawan semua adalah disebabkan oleh tidak bersedia untuk bekerja lebih masa. Harus diingat, kejayaan bukanlah berlaku sekelip mata tetapi penuh dengan liku dan cabang ujian untuk sampai ke tahap yang lebih tinggi. Datuk Yang di-Pertua, isi utama kedua yang ingin saya kupaskan adalah bagaimana belanjawan kali ini mampu menarik minat belia dan golongan muda mencubur bidang keusahawanan ini. Pendidikan keusahawanan amat penting untuk memberi pendedahan kepada bidang keusahawanan dan anjakan minda daripada job seeker dengan izin kepada job creator dengan izin. Laporan Pemantauan Keusahawan Global GEM 2013, 41.8% masyarakat Malaysia menganggap keusahawanan ini sebagai pilihan kerjaya yang baik. Menurut Perbadanan Produktiviti Malaysia atau Malaysia Productivity Corporation MPC dengan izin, pada 2015, majoriti IPT telah menjadikan pembangunan dan pendidikan keusahawanan sebagai salah satu agenda utama dan petunjuk prestasi institusi masing-masing. Tetapi persoalannya, sejauh manakah golongan muda negeri Perak khususnya bersedia untuk mencuburi bidang keusahawanan ini? Agensi-agensi kerajaan negeri yang berorientasikan keusahawanan seperti Sekretariat Usahawan Negeri Perak ataupun STEP harus diperkasa fungsinya. Inisiatif dan intensif seperti bimbingan, permentoran, skim pinjaman mikrokredit, geran padanan, platform pemasaran digital serta sistem pangkalan data dilihat mampu memberi nafas baharu kepada golongan usahawan untuk bergiat dengan lebih aktif lagi. Namun, sejauh manakah keberhasilan setiap bantuan? Uluran tangan ini mampu menarik minat orang muda untuk mencuburi bidang keusahawanan. Usaha yang lebih efisien perlu ditingkatkan bukan sahaja membantu golongan usahawan akan tetapi menarik golongan muda di luar sana yang masih mencari arah boleh mencuba untuk mencuburkan diri dalam bidang ini. Peruntukan kepada Yayasan Perak sebanyak RM2 juta difikirkan mampu memberi impak yang positif kepada bidang keusahawanan di negeri ini. Namun, menjadi usahawan bukanlah pilihan golongan muda. Ada yang mencuburi bidang keusahawanan tapi tidak ramai. Boleh dibilang dengan jari anak-anak muda yang memilih menjadi usahawan.
kejayaan dan kemewahan usahawan masih belum mampu menambat hati ramai anak-anak muda untuk menceburinya atas dasar kemahuan tinggi. Selalunya dipilih sebagai pilihan yang terakhir. Program Tabung Keusahawanan dan Penjana KPT ataupun CAP, iaitu Career Advancement Program, dengan izin dilihat perlu diperkasa bagi menarik minat orang muda di negeri ini berani untuk membuat langkah pertama ke dalam bidang keusahawanan ini. Datuk Yang di-Pertua, di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk menarik perhatian kerajaan untuk melihat dan menoleh Nun di sana di tempat saya di Hulu Perak, khususnya di Pangkalan Hulu. Walaupun pada awal perbahasan tadi Rungkup ada menyatakan daerah Bagan Datuk lebih hulu daripada Hulu Perak, namun ianya tidak menjadi masalah untuk saya menyambut kenyataan dan seruan tersebut. Hulu kami bukan sekadar hulu, tapi hulu kami bukan sempadan hulu, tapi hulu kami banyak perkara yang perlu dibantu. Semua maklum bahawa Pangkalan Hulu ini bersempadan dengan Thailand, tetapi apa yang sudah terjadi dengan pembangunan ekonomi di situ? Pintu-pintu sepadan yang lain giat menjalankan aktiviti ekonomi, namun di tempat kami sudah perlahan kerancakannya. Gerai bazar yang telah dirobohkan dan mampu diganti dengan bangunan baru, tetapi masih belum nampak sinar untuk beroperasi. Saya menggesa pihak kerajaan negeri meneruskan inisiatif membangunkan kawasan pintu sepadan antara Pangkalan Hulu, Perak dan Betong, Thailand yang telah tertangguh kerana pandemik COVID-19. Ia perlu bagi merancangkan semula sektor ekonomi dan pelancongan yang semakin suram selepas bazar sempadan yang mempunyai 40 gerai tumpuan pelancong sejak 20 tahun lalu dirobohkan pada tahun 2020. Sebagai permulaan, kerajaan negeri melalui unit perancang ekonomi negeri boleh mengamalikan peruntukan RM1 juta dalam belanjawan ini untuk membina semula bazar sempadan kerana ia menjadi tumpuan pelancong sebelum ia dirobohkan. Baru-baru ini, Yang Amat Berhormat Menteri Besar ketika membentangkan plan Perak Sejahtera 2030 telah mengumumkan pembangunan border gateway dengan izin. Kerajaan negeri boleh menimbangkan cadangan untuk memanfaatkan bangunan kompleks komersial berserata yang tertangguh pembinaannya akibat pandemik sebelum ini. Bangunan 2 tingkat itu mempunyai keluasan lebih 48,000 kaki persegi, boleh dijadikan pusat bilik sejuk untuk kegunaan kedua-dua belah pihak di Malaysia dan Thailand. Bagi kawasan lapang seluas kira-kira 12 hektar yang berhampiran boleh dijadikan pusat transit kontena seperti yang terdapat di Bukit Kayu Hitam, Kedah. Laluan khas ke kawasan ini perlu dibina untuk memudahkan pergerakan keluar masuk pengunjung dan tidak perlu melalui pos pemeriksaan pihak keselamatan. Apabila diteliti belanjawan yang telah dibentangkan, saya memohon pihak kerajaan negeri agar tidak juga terlepas pandang ke kawasan saya ini yang berpotensi untuk dijadikan bandar pelancongan. Kawasan rekreasi Gua Gendang, Tasik Takung, kawasan air panas ataupun dah dijenamakan sekarang ni Cross Hot Spring and Riverside milik Majlis Daerah Pangkalan Hulu dan Istana Singgah Raja Reman merupakan aset dan tarikan utama pengunjung dari luar untuk bertandang ke Pangkalan Hulu. Lokasi kawasan Pangkalan Hulu yang bersepadan dengan Baling, Kedah dan Betong, Thailand menjadi ruang dan peluang utama untuk kawasan ini dipromosikan kerana ianya menjadi laluan utama kepada para pengunjung luar. Antara aset dan mercu tanda yang boleh disebut adalah seperti Madrasah Adiniyah Al-Latifiyah ataupun Pondok Pak Teh yang saya sendiri duduk daripada kecil sehingga umur 11 tahun di sini, dan juga MRSM Pangkalan Hulu, Raman Hidrolik Tin dan kilang proses durian serta ladang hak durian yang satu-satunya ada di negeri Perak. Dengan adanya ladang-ladang durian dan juga kilang proses durian di kawasan Pangkalan Hulu, ia berpotensi untuk menjadikan kawasan Pangkalan Hulu sebagai bandar hak durian. Bandar Pangkalan Hulu dahulunya dikenali sebagai bandar pelumbungan biji timah. Kini lebih dikenali sebagai daerah durian Musang King, durian duri hitam, dan yang terbaru untuk makluman Dewan Yang Mulia ini adalah Tupai King jika bahasa yang belum dengar. Hasil promosi pelancongan yang diusahakan pimpinan-pimpinan masyarakat sebelum ini. Saya berterima kasih kepada ADUN sebelum ini kerana mempromosikan produk-produk pelancongan di Pangkalan Hulu. Malah
perladangan durian ini menjadi pendapatan utama penduduk dan menjadi industri utama kerana durian grade A itu sudah pun dieksport hingga ke luar negara. Keenakan raja buah itu juga membantu untuk menarik pelancong ke daerah berkenaan hingga mewujudkan banyak kemudahan berkaitan industri pelancongan, terutamanya inap desa dan restoran. Saya juga ingin menarik perhatian pihak kerajaan negeri untuk memberi bantuan menaik taraf jalan ladang, misalnya di ladang durian Kampung Tasik, Pengkalan Hulu yang terletak di Perkampungan Siam bagi memudahkan pengunjung untuk ke sana. Ini adalah satu-satunya perkampungan Siam yang ada di negeri Perak. Jadi mohon pihak kerajaan negeri untuk memberi perhatian. Pemilik di dusun ini turut merangka perancangan jangka masa panjang untuk membina inap desa di sekitar dusun yang berkeluasan 500 ekar ini. Jadi sambil makan durian, sambil duduk di inap desa, kita boleh makan durian, InsyaAllah. Jadi Datuk Yang di-Pertua meneruskan usaha kerajaan negeri Perak untuk menjadikan negeri ini sebagai koridor TVET Malaysia. Saya sebagai ahli Dewan Negeri kawasan Pengkalan Hulu melihat satu potensi yang tinggi agar didirikan sebuah pusat kemahiran belia di kawasan ini seperti Giat Mara ataupun Institut Kemahiran Mara dan lain-lain institut kemahiran yang difikirkan sesuai. Setiap tahun terdapat lebih kurang 300 orang murid lepasan SPM daripada sekolah-sekolah menengah di sekitar Dun Pengkalan Hulu. Tidak semua daripada kalangan ini, mereka ini mampu untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Justru dengan idea penubuhan pusat kemahiran beliau ini, sedikit sebanyak mampu menyasarkan manfaat kepada golongan ini dan usaha meningkatkan taraf sosioekonomi rakyat di negeri Perak. Idea ini dilontarkan berdasarkan pada beberapa siri maklum balas yang dibuat bersama penduduk setempat. Jikalau kawasan Gerik ada dan kawasan Lenggong boleh mempunyai beberapa institusi berasaskan kemahiran, mengapa tidak di kawasan saya? Suka juga untuk saya menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini membawa juga suara dan keluhan rakyat di Dun Pengkalan Hulu. Selain isu keusahawanan yang telah saya kupas sebentar tadi, di sini saya ingin membawa beberapa isu setempat untuk perhatian pihak kerajaan negeri. Untuk pengetahuan sidang Dewan Yang Mulia, pada bulan November yang lepas beberapa siri kejadian banjir kepala air telah berlaku di Kampung Puak Hulu, Kampung Puak Tengah dan Kampung Puak Luar dan juga Kampung Air Panas. Kejadian kepala air yang jarang berlaku ini telah mendatangkan kebimbangan di kalangan penduduk setempat. Saya sendiri terlibat sewaktu musibah ini berlaku. Rentetan daripada kejadian ini, saya bersama ahli Parlimen Gerik telah mengadakan perjumpaan bersama agensi yang berkaitan untuk perbincangan dilakukan sama-sama mencari titik punca kejadian kepala air yang telah berlaku. Adakah kejadian ini berlaku kesan daripada penorokan hutan di hulu sungai secara berluasa? Saya mencadangkan agar pihak berwajib mengkaji semula aliran air sungai ini. Kesan daripada kejadian kepala air telah menyebabkan tebing sungai runtuh dan merosakkan beberapa buah jambatan yang menjadi jalan utama keluar masuk penduduk kampung. Selain itu, masa-masa yang terlibat juga mengalami kerugian harta benda kesan daripada kejadian ini. Oleh itu, kerja-kerja pelenggaraan sungai yang seperti mendalam dan memperluas serta baik pulih tebing-tebing sungai perlu dilaksanakan. Sairen kecemasan perlu dipasang bagi membolehkan para penduduk di kawasan tersebut sentiasa berwaspada. Namun, batasan peruntukan yang diberi dilihat merencatkan sedikit usaha untuk melaksanakan tindakan ini. Jadi dipohon dan saya memohon pihak kerajaan negeri, sudilah untuk melihat permasalahan ini dan berjuang untuk membantu masyarakat di kawasan yang terlibat. Saya juga ingin membawa isu berkaitan dengan longkang di beberapa jalan yang dilihat tidak mampu menampung aliran air ketika hujan lebat berlaku. Sebagai contoh, longkang-longkang di sepanjang jalan negeri yang menghubungkan Kampung Selarong ke Kampung Tasik sering berlaku limpahan air sewaktu hujan lebat. Jadi saya memohon kerajaan negeri melalui Jabatan Kerja Raya melihat isu ini dan juga meneliti dengan mendalam sekiranya ada projek-projek pertanian dan di kawasan sekitar turut menyumbang kepada masalah ini. Tasik Takun di Pengkalan Hulu juga perlu diperdalamkan lagi hasil pembincangan saya bersama dengan pihak PBT kerana pada satu masa limpahan air akan berlaku kerana ketidakupayaan Tasik ini untuk menampung air yang ada. Di samping itu, isu kerosakan jalan raya yang tiada jalan penyelesaian masih berlaku. Jalan berlubang garisan jalan yang kiam pudar.
lorong-lorong yang tidak mencukupi perlu diatasi dengan segera. Janganlah hanya mengutamakan. Kalau Hulu 2 minit 2 minit saja lagi. Terima kasih Ketua. Jalan berlubang, garisan jalan yang kian pudar, lorong-lorong yang tidak mencukupi perlu diatasi dengan segera. Janganlah hanya diutamakan jalan-jalan raya di kawasan bandar sahaja. Ingatlah kami di Hulu Perak ini, khususnya di tempat saya Pengkalan Hulu. Kejadian tebing runtuh yang berulang kali masih berlaku di jalan Pengkalan Hulu Creek. Contohnya yang baru berlaku adalah berhampiran Gunung Paku yang menjadi kawasan hotspot kemalangan maut, yang mana kejadian terdekat adalah pada bulan Ogos lalu. Terima kasih kepada pihak JKA Hulu Perak kerana mengambil tindakan pantas menyelesaikan masalah isu ini. Jadi saya mohon untuk kerajaan memberi peruntukan yang secukupnya untuk pihak JKA Hulu Perak untuk menyelenggara jalan ini. Di samping jalan, lampu-lampu yang masih tidak mencukupi, pihak kerajaan negeri juga perlu meneliti keadaan ini dan saya suka untuk menjemput YB Exco berkaitan untuk sama-sama kita turun padang melihat permasalahan ini. Datuk Yang di-Pertua, budaya politik saya kira ini adalah yang tak akhirlah. Budaya politik matang dan sejahtera ataupun BPMS mengajar yang berhormat Perikatan Nasional ikut kepada peraturan Dewan. Mendengar apabila yang berhormat lain sedang berucap, minta celahan dengan hormat Tuan Speaker, berhujah dengan matang dan meraihkan pandangan yang berhormat yang lain, termasuk yang berhormat di pihak kerajaan. Beruntung kerajaan Malaysia Nasional dan Perikatan Nasional sekarang teringat kisah di zaman Saidina Ali radhiyallahu an. Ada seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa suasana dahulu lain, sekarang lain? Dulu masa zaman Rasulullah tiada sekecoh seperti zaman kamu ini." Ali menjawab, "Sebab zaman Rasulullah rakyatnya orang seperti aku. Zaman aku ini rakyatnya orang seperti kamu." Begitulah jawapan Ali radhiyallahu an. Jika ingin melihat ciri-ciri pemimpin sekarang selepas pasca Covid, selepas pasca PRU yang ke-15, mari kita semak tafsir Al-Quran sebab turunnya surah Al-Kafirun. Ibnu Abbas menjelaskan berkenaan musyrikin Quraisy Mekah menawarkan berbagai tawaran kepada Rasulullah SAW. Antaranya adalah pangkat jawatan dan harta dunia, memberi pilihan wanita mana yang disukai beliau sebagai isteri. Semua menjadi milikmu dengan syarat engkau berhenti menghina Tuhan kami, dan jika tidak mahu menerima tawaran ini, sebaliknya engkau sembah Tuhan kami selama setahun. Tapi baginda ada asas iman, harga diri dalam perjuangan, tidak tewas dengan tawaran ini. Maka turunlah surah Al-Kafirun. InsyaAllah kami akan jadi landing tolong conclude. Simpulkan. Maka dengan ini saya menyokong belanjawan ini berbekalkan pendapat dan idea yang telah saya lontarkan. Sebelum melabuhkan tirai ucapan perbahasan saya ini, ingin saya merakamkan serangkap pantun. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata, andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.